Selamat sejahtera, hai semua. Bertemu kembali dalam kelas PDPR, Pendidikan Moral Tingkatan 4 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar unit yang ketiga, prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 30 hingga 35. Sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Standard kandungan, prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan, iaitu tajuk kamu pada hari ini. Standard pembelajaran yang pertama menyenaraikan contoh prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Yang kedua, memerihalkan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, menguraikan kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan keprihatinan berdasarkan situasi. Seterusnya ialah kriteria kejayaan. Apakah yang akan murid dapat di akhir pembelajaran pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Yang kedua, menguraikan sekurang-kurangnya 3 prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Iaitu murid akan dapat tahu apakah maksud prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Yang ketiga ialah menguraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan keprihatinan berdasarkan situasi. Dan yang keempat ialah menjawab sekurang-kurangnya 1 soalan struktur dan 1 soalan esei dengan betul. Seterusnya ialah cadangan nilai. Baiklah, terdapat 5 cadangan nilai dalam unit yang ketiga, iaitu nilai yang pertama, rasional, yang kedua, kasih sayang, ketiga, baik hati, keempat, kejujuran dan juga yang kelima ialah nilai keberanian. Seterusnya, kita akan tengok apakah isu-isu yang akan dibincangkan dalam unit yang ketiga. Baiklah, ini adalah contoh isu-isu yang boleh dibincangkan dalam unit yang ketiga, iaitu yang pertama, isu hukuman berat kepada pengedar dadah, isu kekeluargaan, dan yang ketiga ialah isu yang berkaitan dengan disiplin murid. Baiklah, berdasarkan kepada isu-isu ini, prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan akan diambil kira semasa membuat keputusan. Seterusnya, kita akan tengok apakah konsep prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Yang pertama ialah prinsip keadilan, iaitu sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan, iaitu sama rata, dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Yang kedua, prinsip keadilan melibatkan sebarang perbuatan yang adil terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang ketiga ialah dalam membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral, prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai asas. Dilema moral ialah keadaan yang memaksa seseorang individu untuk membuat 2 pilihan alternatif ataupun 2 pilihan langkah dalam membuat keputusan. Seterusnya, prinsip keprihatinan, iaitu perlakuan yang memberikan
pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Seterusnya ialah mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi, iaitu tidak mengamalkan sikap pentingkan diri dan juga mengambil berat terhadap kebajikan dan keperluan orang lain. Dan yang ketiga ialah dalam membuat keputusan untuk sesuatu situasi berperi kemanusiaan, biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Seterusnya kita akan tengok contoh-contoh prinsip keadilan. Baiklah, contoh yang pertama. Seterusnya ialah contoh prinsip keprihatinan. Contoh yang pertama untuk prinsip keprihatinan ialah berperi kemanusiaan, iaitu menunjukkan sikap simpati terhadap mangsa bencana. Okey, contohnya mangsa banjir, mangsa kebakaran dan sebagainya. Yang kedua ialah mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Seterusnya ialah menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri, iaitu tidak pentingkan dirilah, kita mengambil kira keperluan kebajikan orang lain. Okey, contohnya melibatkan diri dalam program kesukarelawanan, contohnya program kepada mangsa banjir dan sebagainya. Yang kedua ialah menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukannya. Seterusnya ialah menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukannya. Contohnya, pihak kerajaan perlulah menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, keperluan makanan, pakaian kepada golongan yang tidak bernasib baik ataupun golongan yang tidak berkemampuan, yang mempunyai pendapatan isi rumah bawah RM500. Okey, yang ketiga ialah pemurah, iaitu memberikan bantuan kewangan apabila diperlukan. Okey, sebagai contoh, kita tengok situasi di sekolah lah. Okey, contohnya ada kawan kamu terlibat dengan kebakaran rumah. Jadi, kamu perlulah mengamalkan sikap pemurah, iaitu dengan memberikan bantuan kewangan kepadanya. Walaupun bantuan kewangan yang kamu berikan tu sedikit, tapi dapat meringankan beban keluarga kawan kamu. Okey, yang kedua ialah meluangkan masa untuk membantu orang lain. Okey, sebagai contoh, apabila jiran kamu memerlukan bantuan, kamu perlulah menawarkan diri ataupun membantu jiran tersebut. Seterusnya ialah menunjukkan perasaan kasih sayang. Sebagai contoh, menyayangi dan menghargai flora dan fauna, iaitu kamu mestilah menjaga kebersihan alam sekitar. Yang kedua ialah menyayangi sesama insan, iaitu kita perlulah memupuk sikap kasih sayang, sifat kasih sayang dalam diri kita kepada orang lain seperti keluarga, kawan-kawan dan sebagainya lah. Okey, yang kelima ialah kepedulian, iaitu membantu golongan yang memerlukan bantuan dan membantu dan menyelamatkan haiwan yang dianiaya. Baiklah, maksud kepedulian ni apabila ialah kamu mengambil tahu situasi yang berlaku di sekeliling kamu. Contohnya, okey, semasa kamu pulang ke rumah daripada sekolah, kamu terjumpa seekor anak kucing yang terjatuh ke dalam longkang. Jadi, kamu membantu dan menyelamatkan anak kucing tersebut dengan mengangkat anak kucing tersebut dan kamu bawa anak kucing tersebut ke rumah kamu untuk merawatnya. Baiklah, seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan.
Untuk prinsip keadilan, yang pertama, tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Yang kedua, menjaga hak kemanusiaan sejagat, di mana setiap manusia mempunyai hak yang sama rata. Yang ketiga ialah mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham ataupun pergaduhan. Dan yang keempat ialah membela nasib golongan yang tertindas. Manakala kepentingan dari segi prinsip keprihatinan ialah yang pertama, mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Yang kedua, menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Dan yang ketiga ialah semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Seterusnya, kita akan tengok contoh strategi penyelesaian konflik. Baiklah, yang pertama, apa yang kamu perlu buat iaitu mengenal pasti konflik atau permasalahan yang timbul. Okey, yang kedua, kamu membuat pertimbangan moral iaitu dari segi pertimbangan daripada sikap, prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Yang ketiga, membuat keputusan dalam pemilihan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Dan yang keempat ialah justifikasi kewajaran dalam membuat keputusan. Apakah sebab mengapa kamu memilih keputusan tersebut? Kamu kena senaraikanlah, kamu kena bagi sebab. Seterusnya, kita akan tengok contoh penyelesaian konflik. Baiklah, ini adalah satu contoh dilema moral yang cikgu ambil daripada petikan buku teks. Okey, maksud dilema moral ialah keadaan di mana yang memaksa seseorang individu itu untuk membuat memilih dua pilihan alternatif ataupun dua langkah dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, jom kita baca situasi ataupun dilema moral yang cikgu kongsikan ini. Charles merupakan atlet yang sering mewakili sekolah ke peringkat negeri dan kebangsaan. Minatnya terhadap bidang sukan amat mendalam. Namun begitu, Charles mempunyai masalah disiplin, terutamanya berkaitan dengan kehadiran hingga digantung persekolahan. Semasa tamasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia memohon agar diberikan kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Bagaimanakah pihak sekolah dapat membuat keputusan terhadap rayuan Charles itu? Baiklah, dalam situasi dilema moral ini, pihak sekolah perlu membuat keputusan yang melibatkan prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Okey, jom kita tengok contoh keputusan yang boleh diambil oleh pihak sekolah. Baiklah, ini adalah proses pertimbangan moral dalam menyelesaikan dilema moral berdasarkan situasi yang cikgu kongsikan tadi. Ini adalah contoh keputusan yang boleh diambil oleh pihak sekolah tersebut. Okey, yang pertama, kita tengok dari segi konflik ataupun masalah. Apakah masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah? Iaitu membenarkan Charles mewakili sekolah dalam bidang sukan ataupun terus menggantung persekolahannya. Jadi dia ada dua masalah dekat sini, dua konflik, iaitu yang pertama, pihak sekolah perlu membenarkan Charles mewakili sekolah dalam bidang sukan, iaitu acara larian, ataupun pihak sekolah boleh terus menggantung persekolahan Charles disebabkan oleh masalah kehadiran Charles. Okey, yang kedua, pertimbangan moral. Okey, dari segi prinsip keadilan, murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti.
Ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah tersebut. Okey, yang kedua, dari segi prinsip keprihatinan iaitu murid yang menunjukkan minat dan berbakat dalam bidang sukan tidak dapat dipinggirkan. Okey, walaupun pihak sekolah perlulah menitik beratkan minat dan juga bakat seseorang murid tersebut dalam bidang sukan. Okey. Apakah dilema yang dihadapi oleh pihak pentadbiran? Okey, murid bermasalah tetapi berpotensi mengharumkan nama sekolah dalam bidang sukan. Okey, kemudian kita akan tengok dari segi pemilihan prinsip, iaitu dari segi pemilihan semasa membuat keputusan. Okey, untuk prinsip keadilan, setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah. Okey, semua murid perlu dilayan dengan sama rata. Tidak kiralah status sosial ataupun status sosioekonomi murid tersebut. Sekiranya seseorang murid itu membuat masalah, jadi dia perlulah dihukum. Okey, yang kedua ialah boleh menjadi pengajaran kepada murid yang bermasalah. Okey, sekiranya CAS ini terus digantung persekolahannya, maka tindakan pihak sekolah terhadap CAS ini boleh dijadikan pengajaran kepada murid-murid lain yang turut melakukan masalah yang sama. Manakala bagi prinsip keprihatinan, yang pertama ialah pihak sekolah boleh memberikan kebenaran tetapi dengan bersyarat kepada CAS. Okey, yang kedua ialah CAS telah berjanji untuk mengubah sikapnya. Jadi, pihak sekolah bolehlah mengambil tindakan dengan membenarkan CAS untuk mengubah sikap dia dan menyertai pertandingan tamasya sukan tersebut. Kemudian, apakah justifikasi ataupun sebab pihak sekolah mengambil keputusan sedemikian? Okey, yang pertama, mendorong murid yang berbakat untuk menunjukkan kebolehannya. Dan yang kedua ialah memberikan peluang kepada murid yang telah sedar dengan kesilapan yang pernah dilakukannya untuk meningkatkan prestasi diri. Jadi, dalam justifikasi ini dapatlah disimpulkan bahawa pihak sekolah telah mengambil keputusan untuk membenarkan CAS menyertai tamasya sukan tersebut. Seterusnya ialah apakah perasaan mengamalkan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam kehidupan? Anggota masyarakat akan berasa bangga dan bersyukur sekiranya prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan menjadi amalan dalam kehidupan. Baiklah, ini adalah salah satu contoh ataupun salah satu bentuk soalan yang mungkin akan keluar dalam peperiksaan, iaitu soalan tersebut akan tanya apakah perasaan kita. Baiklah, sekiranya ada soalan, kamu boleh kemukakan soalan tersebut dalam grup Telegram kelas. Cikgu akan cuba bantulah. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.